Bismillahirrahmanirrahim. Beri aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang muda, nescaya akan kugoncang dunia. Semat kata-kata hikmah ini di dalam sahabat. Terima kasih saudara pengurusi majlis, para hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan bintang sinar gemerlapan, cahayanya indah di malam hari. Kerana terkenang saudara-saudari sekalian, dan itulah saya datang kemari. Awal pertemuan disapa senyuman, terukirnya indah berseri-seri. Sebelum kita senda gurauan, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haris bin Muhammad Rohaizat. Berdirinya saya di sini adalah semata-mata untuk menyampaikan satu tajuk yang cukup sinonim dengan rakyat dan warga Indonesia, iaitu Sumpah Pemuda. Sebentar tadi saya memetik kata seorang pemimpin yang cukup hebat bernama Bung Karno. Siapa Bung Karno? Iaitu seorang presiden Indonesia pertamanya, presiden Indonesia yang pertama, yang mana kata-kata beliau ini secara tidak langsung mengikut sejarahnya telah mencetus satu revolusi yang cukup hebat, yang cukup menggegarkan bumi Indonesia. Revolusi apa? Revolusi di kalangan anak-anak mudanya. Pada tanggal keramat 28 Oktober 1928, yang mana tercetusnya revolusi, satu kongres secara besar-besaran, berkumpulnya anak muda dari kalangan para pelajar seluruh Indonesia di satu tempat yang bernama di Jakarta Pusat, yang mana di salah sebuah rumah itu pada ketika itu, dan kini rumah tersebut telah dijadikan sebagai museum Sumpah Pemuda. Kongres tersebut telah berjaya menyatu padukan perjuangan anak-anak muda, perjuangan mereka seluruh Indonesia untuk apa? Untuk memerdekakan tanah Indonesia pada ketika itu. Tetapi saya tidak ingin untuk membicarakan lebih lanjut berkenaan apa yang dikatakan dengan Sumpah Pemuda, jalan penceritaan tersebut. Saya lebih kepada untuk mengambil apakah sebenarnya iktibar yang boleh kita ambil daripada Sumpah Pemuda yang dilaung-laungkan. Kalau kita pergi ke Indonesia, sentiasa dilaung-laungkan oleh barisan anak muda di sana. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kalau di Malaysia kita ditentangkan dengan lagu Demi Negara yang tercinta, dicurahkan bati penuh setia, demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah pagi. Lepas tu naik lagi kan, kepada pemimpin, sampailah habis. Tetapi kalau di Indonesia, anak-anak muda mereka didendangkan dengan ikrar sumpah jiwa tersemat yang hebat. Ada 3 rangkap saja Sumpah Pemuda tersebut. Kita pergi kepada satu persatu apa yang dikatakan dengan Sumpah Pemuda tersebut, tetapi kita akan ambil pengajarannya di situ. Pertama, Sumpah Pemuda pertama mengatakan bahawa kesanggupan mereka untuk menumpahkan darah yang satu demi Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi mereka Indonesia. Kalau kita ambil pengajarannya, Ibu Pertiwi kita Malaysia. Apa yang kita boleh ambil pengajaran di situ? Iaitu kesanggupan kita untuk bergolok bergadai demi maruah dan kedaulatan tanah air kita Malaysia. Kita jangan sesekali tanamkan, sebab kita lihat kat sini rata-rata ramai sangat yang suka mengambil sikap apa? Melepaskan batu di tangan. Apabila terjadinya satu-satu terhadap negara Malaysia, apabila terjadinya satu-satu musibah ataupun satu-satu perkara yang cukup membebankan negara Malaysia, apa yang kita ambil? Ada yang ambil kesempatan, ada yang ambil tidak kisah langsung
tentang perkembangan semasa. Ada yang langsung, alah, biarlah, mereka boleh uruskan. Tak apa, aku kat sini masih lagi selesa, aku masih selamat. Betul? Apabila kita terjadinya sikap sedemikian, di situlah menyebabkan negara kita boleh tergadai, jatuh, terjualnya maruah. Dan kerana itulah akan terjadinya apa? Sikap pentingnya diri sendiri. Lantaklah nak jadi apa kepada Malaysia? Jangan sesekali kita buat demikian. Kerana itulah kita perlu terapkan dalam diri kita, dalam setiap seorang masyarakat di Malaysia tersebut. Setiap lapisan perlu tanamkan sikap cintanya kepada negara Malaysia. Seterusnya, saya akan petik kata-kata Tun Dr. Mahathir. Apa kata beliau? Benarlah, bukannya mencapai kemerdekaan itu yang sukar, tetapi untuk mengisi nilai dalam kemerdekaan itu yang lebih sukar. Kalau kita lihat, benar apa yang dikatakan oleh beliau, Tun Dr. Mahathir. Bukan nak capai kemerdekaan itu susah, tetapi nak isi nilai dalam kemerdekaan itu yang susah. Sebab itu kita perlu terapkan dalam jiwa anak muda, dalam jiwa seluruh masyarakat Malaysia, setiap tak kira lapisan masyarakat, kesungguhan kita untuk cintakan tanah air. Kedua, saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan dengan Sumpah Pemuda, iaitu perakuan sebagai satu bangsa di tanah air tersebut. Kalau di sana dikatakan sebagai bangsa Indonesia. Kalau di Malaysia, tidak kiralah kaum apa, ada Cina, India, Iban dan seluruhnya Melayu. Tidak kisah, apa sekalipun bangsa, memang itu adalah bangsa kita. Tetapi perlu diterapkan dalam nilai bangsa, dalam diri kita, iaitu kita akan menjadi satu bangsa, bangsa Malaysia. Kerana apa? Apabila terjadinya satu kecintaan satu bangsa, bangsa Malaysia, kita akan saling bertoleransi, tolak ansur antara satu sama lain. Kurang dah nilai-nilai resis, kurang dah kau ni kulit lain, aku kulit kala lain, warna lain, tak maaf. Nampak di situ. Kerana itu saya suka memetik kata-kata Dr. Burhanuddin Helmi, seorang tokoh yang cukup terkenal dalam dunia perjuangan politik di tanah air ini. Apa kata beliau? Iaitu di atas robohan kota Melaka kita bangunkan jiwa merdeka. Atas kesedaran semangat baka, bersatu padulah membangunkan bangsa. Ingat, apabila kita sentiasa memikirkan satu padu kita, saling toleransi kita, memang itu akan menjadikan kita satu bangsa Malaysia yang bangun, cemerlang dan terkenal. Akhir sekali saya petik Sumpah Pemuda yang ketiga, iaitu memperkasakan memperkasakan bahasa ibunda. Bahasa ibunda di Malaysia, kita bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Memperkasakan bahasa Melayu bukan bererti kita mengenepikan bahasa Cina, kita tolak bahasa Inggeris, kita tolak bahasa India. Tidak. Bukan bermakna kita mengenepikan keseluruhan bahasa lain, tetapi kita menanamkan dalam diri kita nilai jati diri kita sebagai satu bangsa yang mempunyai satu bahasa yang standard keseluruhan. Siapa kata bahasa ibunda itu tidak mampu untuk menyatu padukan rakyat? Siapa kata? Sebenarnya bahasa ibunda lah yang mampu menyatu padukan rakyat untuk hidup sejahtera dan aman. Baiklah, itu sahaja ketiga-tiga Sumpah Pemuda yang boleh kita ambil pengajaran sebagai kita rakyat Malaysia di bumi Malaysia ini. Tetapi saya ingin memetik semula kata-kata Bung Karno sebentar tadi. Berikan aku 10 pemuda, nescaya akan goncang dunia. Kenapa 10? Kenapa tidak 100? Kenapa tidak 1000? Kenapa tidak 10,000? Kualiti pemuda 10 orang. Saya tinggalkan persoalan itu kepada para hadirin sekalian. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.